عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يا واهي يا 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita telah pun menonton beberapa klip video yang berkaitan dengan hadis yang akan kita pelajari bersama. Rasulullah SAW telah pun bersabda di dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ijtanibus sab'a mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu, mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa dia? Qala, Rasulullah pun bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, dan sihir, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, dan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Wa aklu riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yawma zahfi, dan lari daripada medan perang. Seterusnya, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh perempuan-perempuan yang baik melakukan zina. Jadi terdapat 7 perbuatan dosa besar yang di dalam hadis yang telah kita pun baca sebentar tadi. Jadi belajar-belajar, apakah yang dimaksudkan dengan dosa? Dosa itu ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Dosa itu adalah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Okey. Jadi dalam hadis tadi terdapat 7 dosa besar. Pertamanya, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Seterusnya, makan riba. Makan riba, bukan makan macam ni. Bagi. Selalunya orang makan riba bagi duit kan. Okey, seterusnya,
makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Dia bukan makan dia ni. Dia guna harta anak yatim untuk kepentingan diri dia. Seterusnya, lari daripada medan perang. Lari, takut. Takut. Lari daripada medan perang. Dan yang terakhirnya, menuduh perempuan yang baik melakukan zina. Dituduh orang yang baik melakukan perbuatan zina. Okey, pertama sekali kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya. Maksudnya di sini menduakan Allah Ta'ala, menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Maka janganlah kita melakukan syirik. Apa? Kalau kita dah menduakan, menyekutukan Allah Ta'ala, nanti iman kita terbatal. Kita mati-mati bukan dalam Islam nanti. Kalau tidak sempat bertaubat, tak cium bau syurga kita nanti. Jadi syirik itu terbagi kepada dua. Pertamanya syirik jali, yang keduanya syirik khafi. Syirik jali, apa dia syirik jali? Mari kita tengok. Syirik jali ni maksudnya menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan. Itu rupanya makna syirik jali. Apa contoh ya? Apa contoh? Mari kita tengok dah sungai. Contohnya menyembah patung. Buatan menyembah patung, menyembah berhala. Hati-hati, itu adalah perbuatan syirik. Ataupun meminta bantuan daripada kubur keramat. Datang ke kubur, wahai Tok Nenek, tolonglah, cucu tak ada anak lagi, tolonglah bagi anak pada cucu. Nanti keluar tangan daripada kubur, takut. Lari lintang muka, takut hantu. Kubur, minta kubur buat apa? Minta di kubur. Orang dalam tu dah jadi tulang, bukan jadi kuasa pun. Nak minta-minta dengan Allah, nak minta dengan Allah, nak rezeki minta dengan Allah, bukan minta dengan kubur, bukan minta dengan bahala dan sebagainya. Mereka tu bukan ada kuasa, dia tinggal tulang dalam kubur, nak pergi minta dalam kubur. Alah, akal logik lah. Nanti akibatnya kita sendiri. Kalau kita mati dalam keadaan iman yang rosak, iman yang dah terbatal. Bila iman dah terbatal, dan tentunya nanti kita tak dapat masuk syurga. Seterusnya, syirik khafi yang kedua. Syirik khafi yang kedua apa dia? Melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah Ta'ala. Contohnya riya. Ni bersedekah, ni ambil duit ni, RM20,000 bersedekah, ambil gambar, masuk dalam media. Hari ini aku bersedekah RM20,000. Tak salah kita nak masuk dalam media, tapi ingat, jaga hati, jangan sampai kita riya. Riya itu syirik khafi.
Nanti sia-sia kita bersedekah. Baik itu, jauhilah perbuatan riak ini. Riak maksudnya menunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk kita ni baik. Tunjuk-tunjuk. Oh, depan orang. Kita tengok kaki kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang tak ada stop. Nak tunjuk kita ni baik, rajin baca Quran. Orang tak ada stop. Datang nak bagi orang, baca balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tu saja diulang-ulang, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Untuk nak tunjuk-tunjuk orang dia pandai baca, kononnya dia rajin baca. Jangan jauh perbuatan tersebut. Nanti sia-sia. Nak baca Quran, baca. Memang kita dianjurkan untuk baca Quran. Setiap hari kena baca. Kalau boleh pagi-pagi tu mula dengan baca Al-Quran. Kan? Sebelum turun sekolah. Tak sempat di rumah, di sekolah. Sebelum guru masuk pagi-pagi datang sekolah dalam pukul 6.40 pukul 7 tu. Sebelum cikgu masuk, buka Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Tapi niat kena jaga. Jangan sampai kita menunjuk-nunjuk. Okey. Belajar-belajar. Seterusnya, antara perbuatan yang termasuk dalam syirik khafi ini iaitu perbuatan ujub. Ujub tu apa? Kita rasa kita ini hebat. Perasan diri kita ni cantik. Bu tengok comel. Cantik juga lah rupanya aku ni. Oh, tak sangka cantik rupanya. Contohnya. Kan? Ataupun dalam kelas, bila cikgu tanya kita selalu kita angkat cepat-cepat. Saya cikgu. Oh, dengan bangga gitu. Menjawab soalan cikgu. Kemudian duduk dalam hati kita timbul satu kata-kata dalam hati kita. Hebatnya aku dapat jawab. Hebatnya aku rajin jawab soalan cikgu. Betul pula tu. Orang lain tak nak jawab, aku hebat. Boleh jawab. Jawab soalan cikgu tak ada masalah. Nak jawab saya tak ada masalah. Tapi jaga hati. Jaga hati. Jangan sampai perbuatan kita, amalan kita jadi sia-sia kerana syirik khafi ini tadi. Selain daripada ujub, pelajar-pelajar, perbuatan yang termasuk dalam syirik khafi ini juga iaitu takbur. Takbur sebagaimana kita ambil contoh yang nyata yang telah Allah wartakan di dalam Al-Quran. Itu siapa? Fir'aun. Fir'aun itu contoh takbur yang besar. Fir'aun mengaku diri dia Tuhan, kena-kenanya Tuhan. Akhirnya mati juga. Akhirnya tak diterima oleh bumi Fir'aun ni. Mana kuasamu? Konon-konon dirinya berkuasa. Kerana takburnya, dia menolak dakwah Nabi Musa AS. Kerana takburnya, dia sanggup bunuh anak-anak kecil. Anak lelaki yang kecil. Kerana dia takut menurut ramalan al-sihirnya bahawa anak lelaki ini nanti akan menewaskan dia. Sebab itu jauhkanlah perbuatan takbur. Takbur ni bukan saja menyebabkan kita melakukan syirik khafi kepada Allah Ta'ala, tapi boleh menjauhkan manusia daripada kita sendiri. Mana ada orang suka orang takbur. Kita selalu cakap orang takbur ni belagak saja ini budak. Kan? Jadi seterusnya kita tengok di dalam hadis ini juga menggariskan perbuatan sihir. Sihir itu maksudnya ilmu yang berkaitan dengan perbuatan secara halus melalui bantuan jin, bantuan syaitan.
menganiayai manusia. Sebab itu sihir itu telah dikategorikan antara dosa-dosa besar. Kerana apa? Kerana dia boleh merosakkan akidah kita juga. Sebab apa boleh rosaknya akidah ini? Yang kita pergi minta bantuan daripada jin syaitan tu kenapa? Itu satu sebab. Yang keduanya, perbuatan kita itu boleh menganiayai orang lain, mengakibatkan kematian, mengakibatkan kesakitan pada orang lain. Tengok betapa besarnya akibat perbuatan sihir ini. Pertamanya kita minta bantuan pada jin syaitan. Sepatutnya tempat gantungan kita, tempat kita minta bantuan hanya kepada Allah Ta'ala, bukan jin. Dan minta pada Allah bukan untuk menganiayai orang lain. Tengok, dah kita minta dengan jin syaitan, kemudian nak aniayai orang lain pula. Dah wajarlah termasuk dalam dosa besar, kan? Apa contoh-contohnya? Antaranya iaitu susuk. Susuk. Untuk apa? Untuk kecantikan. Untuk orang lain tengok dia cantik, dia muda. Kan? Okey. Selain pada itu, santau. Santau. Tapi tak ada macam tu dia nak santau dia. Kan? Dia santau, dia hantar tuju-tuju kepada orang makan. Dia makan ke minum ke, kan? Untuk apa? Untuk membinasakan orang yang dia tak suka tersebut. Selain santau, pukau. Pukau ni untuk apa? Selalunya digunakan oleh pengamal hitam untuk dapatkan habuan seperti wang ringgit. Kan? Ada pukau seorang, dia baca. Seterusnya dalam hadis tersebut menyebut wa qatlun nafsil lati haramallah illa bil haqq. Kita dilarang membunuh. Membunuh itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang bermaksud perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Tidak kiralah menghilangkan nyawa orang lain ataupun menghilang nyawa kita sendiri. Kerana nyawa ini adalah milik Allah. Allah yang menghidupkan manusia dan Allah juga yang mematikan manusia. Bukan manusia mematikan manusia. Sebab itu bila mana kita membunuh ataupun membunuh diri kita sendiri, berarti kita telah mengambil kekuasaan Allah Ta'ala untuk mematikan manusia. Apapun caranya kita membunuh, sama ada menggunakan pistol, menggunakan pisau ataupun memberi racun kepada mangsa, maka itu semuanya dikategorikan bila mengakibatkan kematian, artinya kita telah membunuh, telah melakukan perbuatan membunuh. Karena perbuatan membunuh ini akan memberi kesan kepada ahli keluarga si mangsa. Pertamanya memberi kesan kepada ahli keluarga si mangsa. Anak kata si mangsa itu meninggalkan seorang istri, maka istri akan menjadi balu. Dan anak kata meninggalkan anak-anak, maka anak-anak kecil tadi akan menjadi anak yatim. Dan ini sudah tentunya perbuatan membunuh itu adalah menghilangkan kebahagiaan keluarga tersebut. Sudah tentunya akan menimbulkan kesedihan kepada ahli keluarga tersebut. Dan perbuatan membunuh ini akan memporak-perandakan kehidupan masyarakat. Andai kata anak tersebut menyimpan dendam kepada pembunuh, dan tentunya ini akan menyebabkan jenayah membunuh ini berpanjangan. Dan ini menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram, menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Seterusnya, hadis juga menyebut tentang wa aklu riba, makan riba. Riba ini maksudnya pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang, hutang piutang. Maka siapa pun terlibat, sama ada orang yang memberi riba atau yang minta riba, maka kedua-duanya berdosa besar.
Karena riba ini boleh mengakibatkan penindasan kepada orang yang memang sudah susah. Selalunya orang membuat pinjaman itu sebab dia susah. Bila kita menetapkan bayaran yang tinggi daripada hutang yang asal, maka itu adalah riba, akan menyusahkan orang yang dah susah menjadi susah. Di samping riba ini boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam kerana bersifat zalim di situ. Mengapa Allah Ta'ala mengharamkan riba? Pertamanya untuk mementeraskan kezaliman dan penindasan sesama makhluk. Allah Ta'ala bersifat pemurah, tapi kenapa kita pula bersifat zalim? Di samping pengharaman riba ini untuk mewujudkan kestabilan ekonomi dalam masyarakat. Dan pengharaman riba ini juga untuk menimbulkan sifat prihatin, sifat ihsan dalam diri kita. Dengan itu boleh menggalakkan sikap tolong-menolong antara kita. Pengharaman riba ini juga boleh mencegah kita daripada bersifat mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak akan disukai ramai, akan dibenci oleh masyarakat. Dengan adanya pengharaman riba ini juga akan merapatkan jurang antara orang kaya dengan orang miskin, akan menimbulkan perasaan kasih orang miskin kepada orang kaya, dan akan melahirkan sifat pemurah orang kaya kepada orang miskin. Dalam hadis ini juga melarang kita makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ini maksudnya menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sama ada kita guna harta anak yatim ini tadi untuk diri kita sendiri, ataupun kita guna harta anak yatim ini untuk diberikan kepada orang lain. Maka dengan ini akan mengakibatkan anak yatim tadi akan hilang sumber pendapatan untuk mereka membayari kehidupan mereka bila mana mereka dewasa, bila mana mereka nak menyambung pelajaran dan sebagainya. Jadi perbuatan tersebut, maka harta anak yatim ni, biarpun anak yatim itu adalah anak saudara kita sendiri, hukumnya tetap haram. Kita pemegang amanah kepada harta tersebut, bukan menyalahgunakan amanah dengan memakan harta anak yatim tersebut. Antara kesan kita makan harta anak yatim ini juga akan boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan kita kepada anak yatim tersebut. Allah Ta'ala melarang kita makan harta anak yatim ini kerana pertamanya anak yatim ini akan hilang punca pendapatan apabila mereka dewasa nanti. Yang keduanya, untuk mengelak anak yatim ini hidup terbiar, untuk mengelak anak yatim ini hidup melarat, dan untuk mengelak berlakunya pergaduhan dalam keluarga dan terputusnya silaturahim antara keluarga. Di samping perbuatan makan harta anak yatim ini merupakan pencabulan hak anak yatim sebagai pewaris harta pusaka ibu bapa mereka. Pelajar-pelajar ya. Seterusnya kita lihat hadis ini juga melarang kita daripada lari dari medan peperangan. Lari medan peperangan ini maksudnya kita meninggalkan medan peperangan dalam menghadapi musuh. Tidak kiralah sama ada kita lari pada pasukan yang sedang berperang ataupun kita enggan turut serta dalam peperangan bila mana kerajaan mengarahkan semua kita untuk berperang tapi kita pergi bersembunyi. Itu namanya perbuatan penakut yang akan boleh menyebabkan negara terdedah kepada penjajahan, akan menyebabkan keselamatan umat Islam terancam kerana keengganan kita tadi, kerana kita lari pada medan perang tadi akan mengurangkan kekuatan tentera kita.
Dan seterusnya dalam hadis ini juga melarang kita dari melakukan perbuatan qazaf. Qazaf maksudnya menuduh wanita Islam yang baik melakukan penzinaan tanpa membawa saksi. Kerana perbuatan ini boleh menyebabkan orang yang kita tuduh tadi akan jatuh maruahnya, akan menyebabkan pandangan buruk masyarakat terhadap perempuan tadi. Dan ini sudah tentunya akan mencetuskan ketidakharmonian dalam masyarakat, akan menyebabkan perempuan tadi menyebabkan tekanan kepada perempuan yang baik yang telah kita tuduh tadi. Pelajar-pelajar, akhirnya kita telah sampai ke penghujung pengajaran kita pada hari ini, iaitu kita nak melihat bagaimana kita nak buat pengajaran hadis. Untuk buat pengajaran hadis mudah sahaja. Okay, seperti mana selalu saya beritahu kepada pelajar-pelajar bahawa untuk buat pengajaran hadis ke, untuk buat pengajaran ayat ke ataupun iktibar, mestilah kita mulakan dia dengan perkataan kita hendaklah, diikuti dengan kata hubung dan seterusnya huraian. Okey, untuk buat pengajaran hadis ini kita tengok dalam hadis ini telah melarang kita, pertamanya melarang kita melakukan sihir, melarang kita melakukan syirik, melarang kita melakukan perbuatan membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada medan perang dan juga qazaf. Jadi ketujuh perkara ini sebenarnya boleh kita buat pengajaran hadis. Mari kita try satu persatu. Okey, kita mula dengan syirik. Kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik, diikuti dengan kata hubung kerana boleh membatalkan iman. Dua markah. Okey, kita try lagi satu. Sihir. Kita hendaklah menghindari perbuatan sihir kerana boleh menzalimi orang lain. Dua markah, empat markah, full. Empat markah. Kan mudah kita buat. Okey, kita try last. Okey, kita ambil qazaf. Kita hendaklah menjauhi perbuatan qazaf kerana boleh menjatuhkan maruah perempuan yang baik. Senang, mudah saja. Okey. Jadi pelajar-pelajar boleh cuba sendiri. Jadi nak buat pengajaran ayat ataupun hadis, just pelajar-pelajar perlu tahu apakah kefahaman ataupun mesej-mesej yang ada pada hadis ataupun ayat tersebut. Maka kefahaman tadi itulah kita guna pakai untuk kita membuat pengajaran hadis. Okey? Jadi sampai di sini saja pengajaran dan pembelajaran kita. Moga pelajar-pelajar berjaya dengan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.